Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita Al-Hijrah 14 April bersama saya Nazirah Syaringat. Kita saksikan tajuk utama malam ini. Suspek bakar 13 motosikal di KLCC ditahan. Juga lelaki mengaku salah rogol anak tiri. Seorang pengajar kelas renang mengaku bersalah di Mahkamah Session Air Keruh hari ini atas 32 pertuduhan termasuk merogol, melakukan amang seksual fizikal terhadap anak tirinya yang berusia 16 tahun sejak 3 tahun lalu. Tertuduh yang berusia 36 tahun membuat pengakuan berkenaan sejurus kesemua pertuduhan terhadapnya dibacakan di hadapan hakim. Mengikut 11 pertuduhan di bawah Seksyen 376/2 Kanun Kesiksaan yang memperuntukkan hukuman penjara tidak kurang 10 tahun dan maksimum 30 tahun berserta sebatan, tertuduh didakwa merogol anak tirinya yang kini berusia 16 tahun. Tertuduh turut didakwa atas 8 pertuduhan di bawah Seksyen 377 CA Kanun Sama atas pertuduhan melakukan seks menggunakan objek tanpa kerelaan mangsa sama. Bagi kesalahan itu, tertuduh boleh dipenjara minimum 5 tahun dan maksimum 30 tahun serta sebatan jika sabit kesalahan. Manakala bagi 12 pertuduhan lagi, tertuduh didakwa mengikut Seksyen 14-A Akta Kesalahan-Kesalahan Seksual Terhadap Kanak-kanak 2017 yang boleh dipenjara hingga 20 tahun dan sebatan kerana dengan sengaja melakukan amang seksual fizikal terhadap remaja itu dengan cara memegang anggota sulitnya bagi tujuan seksual. Tertuduh turut didakwa atas satu pertuduhan di bawah Seksyen 376/1 Kanun Kesiksaan yang memperuntukkan hukuman penjara maksimum 20 tahun serta sebatan kerana merogol mangsa sama setelah usianya melepasi 16 tahun. Kesemua kesalahan itu dilakukan antara Januari 2020 sehingga 14 Mac 2023 lalu, iaitu sejak remaja berkenaan berusia 13 tahun di rumah mereka di Taman Maju Jasin. Hakim kemudian menerima permohonan pihak pendakwaan dan menetapkan 15 Mei ini sebagai tarikh jatuh hukum. Seorang lelaki warga tempatan ditahan polis beberapa jam selepas insiden 13 motosikal dan 4 skuter elektrik terbakar di ruangan parkir pusat beli belah Suria KLCC di Ibu Negara semalam. Ketua Polis Daerah Dang Wangi SCP Nordilhan Yahya berkata, suspek berusia 34 tahun itu direman sehingga 19 April ini bagi membantu siasatan mengikut Seksyen 435 Kanun Kesiksaan. Ketua Polis Daerah Dang Wangi SCP Nordilhan Yahya berkata sejurus menerima laporan berkaitan kejadian itu, bahagian siasatan jenayah Ibu Pejabat Polis Daerah Dang Wangi telah membuka satu kertas siasatan. Dalam tempoh beberapa jam, polis berjaya menahan suspek bagi membantu siasatan serta merampas sebuah motosikal jenis Honda RS, serangkai kunci motor, sebuah topi keledar, sepasang sarung tangan dan satu pemetik api. Motif dan punca kejadian masih dalam siasatan. Setakat ini, sebanyak 10 laporan polis telah diterima daripada pihak yang terlibat dalam kejadian itu. Dalam kejadian 3.45 petang semalam, 9 motosikal dan 4 skuter elektrik terbakar sepenuhnya, manakala 4 motosikal yang lain terbakar antara 3 hingga 20%. 5 lagi klinik kesihatan akan dilanjutkan operasi bagi memperluas pelaksanaan tindakan segera projek rintis bagi mengurangkan kesesakan pesakit di Jabatan Kecemasan Hospital Kerajaan. Menteri Kesihatan Dr. Zaliha Mustafa berkata, ia susulan kejayaan projek rintis yang dilaksanakan di Hospital Tengku Ampuan Rahimah dan Klinik Kesihatan Bandar Botanik di Klang. Dalam satu kenyataan hari ini, Dr. Zaliha berkata, 2 projek rintis tersebut berjaya mencatatkan penurunan sebanyak 54% kedatangan pesakit zon hijau, iaitu bukan kecemasan, Kejabatan Kecemasan dan Trauma HTA.
Menurut beliau, trend penurunan ini berlaku lebih ketara pada Sabtu dan Ahad dan selari dengan peningkatan kedatangan pesakit ke KKBB selepas intervensi lanjutan tempoh operasi ini dilaksanakan bermula 25 Mac lalu. Justru, KKM memutuskan untuk memperluas skop projek rintis intervensi pemanjangan tempoh operasi ke klinik kesihatan yang lain. 5 klinik kesihatan telah dipilih untuk tujuan itu yang membabitkan daerah Gombak, Hulu Langat, Ipoh, Johor Bahru dan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Beliau berkata selain lanjutan waktu operasi di klinik kesihatan, 7 lagi tindakan penyelesaian jangka pendek dan jangka sederhana bagi mengurangkan kesesakan pesakit di hospital kerajaan sedang dilaksanakan. Antaranya adalah pelaksanaan rintis skim perubatan madani, semakan semula akta, pekeliling dan garis panduan berkaitan. KKM juga amat menggalakkan pesakit yang tidak mengalami sakit kritikal untuk mendapatkan rawatan di klinik kesihatan. Pendekatan ini dapat membantu doktor dan anggota kesihatan dalam memberikan rawatan segera kepada pesakit kritikal di Jabatan Kecemasan Hospital Kerajaan. Pengguna media sosial dinasihatkan untuk tidak mempersenda isu penetapan 1 Syawal sebagai raya mengejut. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Datuk Dr. Muhammad Naim Mokhtar berkata, perdebatan yang tidak berkesudahan itu perlu dihentikan dan diserahkan kepada pihak berkuasa iaitu penyimpan moho besar raja-raja. Sebagai orang Islam yang beriman, Allah SWT sebut dalam Quran, Ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Taat Allah, taat Rasul dan juga taat kepada pemerintah. Maka saya nasihatkanlah kepada rakan-rakan di luar sana, khususnya di media-media sosial untuk mengambil seriuslah perkara ini dan menyerahkan kepada pemerintah untuk menentukan, sebab itu pendekatan yang kita ambil. Dan ayat Al-Quran yang saya bacakan tadi itu mengaitkan isu ketaatan, kepatuhan kepada pemerintah tadi itu dengan keimanan kita. Beliau berkata demikian selepas menyempurnakan program santuni gelandangan Chowkit dan pengedaran juadah berbuka puasa kepada rakan jalanan anjuran Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan Jawi di Pusat Pembelajaran dalam Komuniti PPK Chowkit Kuala Lumpur. Beliau mengulas perkara tersebut susulan sikap segelintir netizen yang berterusan mempersendakan tarikh Hari Raya Aidilfitri pada tahun ini sebagai raya mengejut dan mempersoalkan kredibiliti pihak berkuasa terbabit. Sementara itu, Datuk Dr. Muhammad Naim berkata Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan Jawi hari ini telah menyantuni seramai 600 rakan jalanan melalui program santuni gelandangan Chowkit. Tambahnya program itu adalah untuk meringankan beban golongan memerlukan selaras dengan teras kesejahteraan insan yang terkandung di dalam agenda Pelan Transformasi Hal Ehwal Agama menuju Malaysia Madani Al-Falah. Sebanyak 40 buah keluarga yang berada di bawah pemantauan PPK menerima bakul makanan dan 600 pek juadah berbuka puasa kepada rakan jalanan. Sepanjang Ramadan 444 Hijrah, sejumlah 600 pek juadah berbuka puasa diagihkan setiap hari mulai jam 6 petang di Pusat Pembelajaran Komuniti Chowkit Kuala Lumpur dengan keseluruhan peruntukan berjumlah RM129,600. Marilah kita bersama-sama menginfakkan sebahagian rezeki kepada pembangunan kompleks pendidikan Al-Ummah di Ipoh Perak yang bakal melahirkan generasi Khairul Ummah. Semoga 10 malam terakhir Ramadan ini lebih bermakna. Selepas ini, balik raya percuma. Marilah kita mengimarahkan 10 malam terakhir Ramadan tahun ini dengan berinfak kepada pembinaan Musallah Ar-Raudah di Beserah Kuantan. Semoga menjadi saham kita di akhirat kelak. Kerajaan Persekutuan meluluskan peruntukan RM5.4 juta bagi melengkapkan dana pembinaan Masjid Mengkuang Titi di Kubang Semang, Pulau Pinang. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, dengan adanya peruntukan tambahan itu, kerja-kerja pembangunan yang dijangka bermula tahun depan dapat disegerakan. Datuk Seri Anwar berkata kos keseluruhan pembinaan masjid itu menelan belanja RM9 juta. Namun katanya Koryah Masjid telah mengambil langkah proaktif mengumpul dana sehingga RM2.5 juta. Mengulas lanjut, beliau berkata projek masjid itu kelak diharapkan didirikan dengan niat yang betul dan bukannya semata-mata untuk mempamerkan kebanggaan serta kemegahan.
Beliau berkata dengan keseluruhan penduduk dianggarkan berjumlah 6,000 orang dan meliputi kawasan amat luas. Dengan reka bentuk bangunan 2 tingkat, Masjid Mengkuang Titi yang dibina di atas tanah berkeluasan 1.29 hektar milik Majlis Agama Islam Negeri Pulau Pinang ini dijangka mampu menampung sejumlah 1,500 jemaah pada satu-satu masa. Zahirkan solidariti kita untuk merealisasikan hasrat mencetak dan mengedarkan sejuta Al-Quran untuk ummah yang memerlukan. Berinfaklah sekarang serendah RM38 untuk setiap naskah dan semoga usaha kita yang kecil ini dipandang Allah dan menjadi asbab kita ke syurganya. Kira-kira 180 penumpang menikmati pengangkutan bas secara percuma melalui Al-Hijrah on the Bus hari ini. Program Tanggungjawab Sosial Korporat CSR TV Al-Hijrah itu bertujuan menyantuni masyarakat terutama golongan B40 di samping memudahkan mereka untuk pulang menyambut Hari Raya Aidilfitri bersama keluarga tercinta. Menurut Pengurus Penjenamaan dan Consumer Insight TV Al-Hijrah Zulkarnain Mokhtar, usaha ini membantu masyarakat terutama golongan B40 agar dapat pulang dengan selamat dan selesa selain meringankan beban mereka dengan menjimatkan perbelanjaan pengangkutan. Kita hantar 180 orang penonton-penonton kita balik ke kampung. So usaha ini sebenarnya salah satu daripada apa yang kita usahakan untuk meringankan beban mereka yang di kalangan pelajar-pelajar. OKU dan juga B40 lah, grup B40 kan. Kita memang sensitif lah pada keadaan ekonomi sekarang kan. Saya rasa orang ramai pun begitu berhati-hati dengan perbelanjaan. Jadi mana yang kita mampu sediakan, kita contribute, ini yang kita buatlah. Kan sekurang-kurangnya mereka dapat jimat tiket bas untuk ke destinasi masing-masing. Beliau berkata demikian selepas ditemui kru berita Al-Hijrah pada majlis pelepasan yang diketuai Ketua Kumpulan Integrasi Media dan Hal Ehwal Korporat Saifulizan Siddiq di Terminal Bersepadu Selatan TBS petang tadi. Sebanyak 4 bas milik Mara Liner Sdn Bhd dilepaskan hari ini dengan membawa 180 penonton setia melalui rangkaian jalan raya di utara, selatan dan timur iaitu Kedah, Johor, Kelantan dan Terengganu. 40,000 unit kediaman projek perumahan rakyat PPR atau perumahan awam di 4 negeri berpeluang menikmati pakej perpaduan internet jalur lebar tetap pada harga RM69. Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fazil berkata ia melibatkan 8 PPR di 4 negeri iaitu di Kuala Lumpur, Selangor, Pulau Pinang dan Johor. 8 PPR dan perumahan awam tersebut ialah Kampung Baru Haikom, PPR Kota Damansara, PPR Lembah Subang 2 dan PPR Taman Putera Damai di Selangor, PPR Kerinci dan perumahan awam Desa Rejang di Kuala Lumpur, PPR Melana Indah 2 di Johor serta PPR Kampung Melayu di Pulau Pinang. Katanya bagi penduduk PPR yang mahu mendapatkan kemudahan yang ditawarkan syarikat penyedia perkhidmatan jalur lebar Time.com itu, mereka perlu membuat permohonan dan ia tidak dilaksanakan secara automatik. Pakej tersebut menyediakan internet berkelajuan 100 MB per second dengan data tanpa had beserta kontrak langganan 24 bulan. Tawaran itu katanya 30% lebih murah berbanding harga pakej semasa sekitar RM99 di kawasan perumahan berstrata. Dan hari ini kita bersama pihak Time untuk melancarkan pakej perpaduan internet jalur lebar. Dan berbeza pakej perpaduan yang melibatkan Time dan yang lain ialah pihak Time telah menyahut cabaran untuk menyediakan internet yang lebih baik, lebih stabil, lebih murah, terutama di kawasan-kawasan PPR. Dalam pada itu, Fahmi berkata tahap capaian internet 5G di Kuala Lumpur ketika ini adalah 97.5% berbanding 54.7% capaian di seluruh negara. Terdahulu beliau melancarkan pakej perpaduan program perumahan rakyat PPR atau perumahan awam at My Cable di PPR Kerinci.
Biarpun berdepan kenaikan kos bahan mentah, ia tidak menghalang seorang peniaga di Johor untuk menjual dessert pada harga berpatutan di Bazar Ramadan. Selain niat bersedekah, Safiah Tulisman mahu golongan kurang berkemampuan dapat merasai hidangan pencuci mulut yang lazimnya dianggap mahal. Bertempat di Bazar Ramadan Universiti Teknologi Malaysia UTM Johor Bahru, Safiah bersama suaminya Darwan Darmuzi menjual lebih 30 jenis dessert pada harga RM1.80. Dengan harga yang jauh lebih murah bagi kek potong, brownies, pavlova dan pastry, hasilnya manisan itu licin dijual setiap hari bermula Ramadan pertama sehingga kini. Okey, selalu ini kalau kat Bazar Ramadan ni kita akan keluarkan dalam 20 ke 30 dessert. Tengok daripada permintaan customer dan student-student UTM kat sini jugalah. So diorang lebih gemar kepada dessert-dessert yang lebih menarik perhatian diorang dengan harga RM80, nampak eksklusif dan orang kata benda tu menarik sebenarnya perhatian untuk pembeli. Biasanya kita menjaga dalam setahun. Okey, dalam setahun. Okey, dalam sebulan ni apa salahnya kita kurangkan orang kata bukan keuntungan tu untuk lebih kepada orang merasa dessert kita pada bulan Ramadan ni. Tak salah pun dalam sebulan ni. InsyaAllah masih lagi ada untung dan orang kata tak ada rugi juga sebenarnya. Safiah bagaimanapun mengakui berlaku kenaikan harga bagi bahan pastry, namun dia perlu bijak memilih bahan tanpa menjejaskan rasa serta kualiti. Malah saiz pencuci mulut yang dihasilkan juga bersesuaian dan tidak terlalu kecil. Yayasan Ad-Din ingin mengajak seluruh umat Islam memanfaatkan 10 malam terakhir Ramadan dengan berinfak kepada pembangunan dan operasi Yayasan Ad-Din yang giat melahirkan generasi hufaz di Malaysia. Satu rumah, satu hafiz. Bumi Yaman memerlukan bantuan kita. Jom berikan mereka sinar harapan baru dengan berinfak kepada kasih insan yang menjalankan misi kemanusiaan di sana. 10 malam terakhir Ramadan kita pasti lebih bermakna dengan bersedekah. Selepas ini, 28 NGO serah memorandum kepada Joe Biden. Jangan biarkan Ramadan berlalu tanpa kita melakukan infak dan sedekah pada 10 malam terakhir ini. Jom sama-sama berinfak bagi menyiapkan pondok moden Tafiz Al-Banna yang bakal melahirkan ribuan generasi Al-Quran. 28 pertubuhan bukan kerajaan NGO menyerahkan memorandum menuntut pembebasan Al-Quds dan Palestin kepada Presiden Amerika Syarikat Joe Biden. Ia bersempena Hari Al-Quds sedunia yang disambut pada hari Jumaat terakhir Ramadan. Menurut penganjur Hari Al-Quds Malaysia Muhammad Azmi Abdul Hamid, pihaknya membantah sekeras-kerasnya ketegangan yang berlaku di Masjid Al-Aqsa, termasuk jemaah dipukul dengan ganas di dalam Masjid Qibli. Kita orang Malaysia bergabung semua atas nama Palestin, orang Islam, orang Kristen, orang Hindu, orang Buddhis, kita bersatu. Kerana ini bukan saja soal agama Islam, ini soal kemanusiaan, keadilan, kebenaran. Itulah yang saya nyatakan dan memorandum ini kami akan sebarkan seluruh dunia dalam banyak bahasa. Muhammad Azmi yang juga Presiden Majlis Perundingan Pertubuhan Islam MAPIM berkata Amerika Syarikat jelas menyokong rejim pengganas kerana mempunyai dasar luar mengenai pendudukan Israel dan layanan tidak berperi kemanusiaan terhadap rakyat Palestin yang jelas membuktikan sikap pilih kasih kuasa besar itu. Terdahulu ratusan individu berarak dari Masjid Tabung Haji menuju ke Kedutaan Amerika Syarikat di Jalan Yutan Ibu Negara. Perarakan yang bermula pada jam 2.30 petang tadi bertujuan menyerahkan memorandum itu kepada wakil kedutaan. Antara NGO terlibat ialah Majlis Perundingan Pertubuhan Islam Malaysia MAPIM, Pakatan Masjid-Masjid Dunia dalam Pertahanan Al-Aqsa, Sekretariat Himpunan Ulama Rantau Asia, Yayasan Al-Quds Malaysia dan Yayasan Isra' Malaysia. Hari Al-Quds sedunia berlangsung pada Jumaat minggu terakhir Ramadan setiap tahun dan mula diraikan di sebahagian besar negara Islam sejak awal 1980-an dulu. Ia diadakan sebagai tanda solidariti umat Islam memperingati detik hitam Palestin mula dijajah oleh pendatang haram Zionis dan menawan kota suci Al-Quds.
Aman Palestin menyantuni ribuan rakyat Syria yang ditimpa gempa bumi pada Februari lalu menerusi bantuan Ramadan bersamamu. Agihan, pek iftar serta kotak makanan hasil sumbangan orang ramai itu setidak-tidaknya dapat mengubati kesedihan mangsa bencana selain menjalani ibadah Ramadan dengan lebih selesa. Ketua Misi Sukarelawan Ramadan dan Bantuan Gempa Bumi Syria Ismail Muhammad Jufri berkata, dalam tempoh 4 hari di utara Syria, pihaknya telah mengagihkan 1,200 pek makanan panas serta 250 kotak makanan yang memanfaatkan kira-kira 1,550 keluarga. Selain itu, Aman Palestin turut menyediakan klinik bergerak bagi memberi bantuan perubatan kepada penduduk utara Syria yang kini tinggal di kamp pelarian dan di rumah bekas runtuhan. Kita pun telah mengadakan satu mobile klinik di sepanjang 3 hari di Jenderes dan kita telah memberikan rawatan dan juga ubat-ubatan secara percuma. Seperti mana kita maklumi, mereka adalah mangsa gempa bumi yang berada di Jenderes ini, di mana inilah tempat yang paling teruk terkesan. Terdahulu, Aman Palestin telah memperuntukkan $60,000 sebagai bantuan kecemasan awal kepada mangsa gempa bumi. Kempen Ramadan Bersamamu yang bermula sejak 1 Februari lepas menumpukan bantuan barangan keperluan serta juadah iftar buat penduduk di Palestin, Syria dan Yaman. Kempen tahunan itu menyasarkan agihan sebanyak 12 juta ringgit dengan anggaran penerima manfaat seramai 138,000 orang, khususnya keluarga miskin, anak-anak yatim, keluarga yang mempunyai ahli yang kurang upaya dan ibu tunggal. Menerusi kempen itu juga, Aman Palestin turut membina masjid di Al-Bab, Syria dan Masjid Sheikh Halil di Bar Ilyas, Biqa, Lubnan yang bakal memberi manfaat kepada ribuan pelarian Syria. Bagi memastikan nasib rakyat Palestin, Syria dan Yaman terus terbela, Aman Palestin komited untuk meneruskan misi ini dengan sokongan seluruh masyarakat. Aman Palestin telah mengemukakan pelbagai cara untuk seluruh rakyat Malaysia turut membantu dalam kempen Ramadan Bersamamu yang dianjurkan oleh Aman Palestin. Anda semua boleh menyumbang semampu yang mungkin dalam setiap produk-produk yang telah kita sediakan. Antaranya ialah tajaan iftar, bantuan kotak makanan, hadiah raya, pembinaan masjid dan juga tabung Ramadan Bersamamu. Sumbangan untuk kempen Ramadan Bersamamu boleh disalurkan ke akaun bank tertera atau layari www.jommenyumbang.com. Sedikit bantuan mampu menceriakan anak-anak di Palestin, Syria dan Yaman, terutamanya dalam memeriahkan kehidupan mereka sepanjang bulan Ramadan. Zahirkan kebersamaan kita dengan menyumbang untuk hadiah rasa sebagai kebahagiaan buat mereka. Layari www.jommenyumbang.com untuk menyertai kempen Ramadan Bersamamu atau hubungi 03 8926 7019 untuk pertanyaan lanjut. Terus infak untuk Imarah. Kes jangkitan COVID-19 meningkat hampir 481% di Asia Tenggara dalam tempoh sebulan, manakala wilayah Mediterranean turut naik 144%. Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO dalam laporan bulanannya bagaimanapun memaklumkan kes di peringkat global dan kematian COVID-19 semakin berkurangan. Laporan itu turut merekodkan penurunan kes di 4 daripada 6 wilayah WHO, iaitu Afrika, Pasifik Barat, Amerika dan Eropah. Tambah WHO, jumlah kematian berkaitan COVID-19 meningkat sebanyak 109% di Asia Tenggara dan 138% di wilayah Mediterranean Timur dalam tempoh yang dilaporkan. Sementara itu, kenaikan tertinggi dilaporkan di Nepal dengan peningkatan 1,198% daripada 49 kepada 636 kes baharu. Di India, peningkatan 937% daripada 6,374 kepada 66,124 kes baharu. Dan di Maldives, peningkatan 614% daripada 21 kepada 150 kes.
Menurut laporan itu, dalam tempoh 28 hari terakhir, iaitu 13 Mac hingga 9 April, 3 juta jangkitan baharu dan lebih 23,000 kematian dilaporkan, masing-masing menurun sebanyak 28% dan 30% berbanding bulan sebelumnya. Sehingga 9 April, lebih 762 juta kes coronavirus disahkan dan lebih 6.8 juta kematian berkaitan COVID-19 direkodkan di seluruh dunia. Jangan biarkan Ramadan berlalu tanpa berinfak pada malam-malam akhir Ramadan. Ma'had Tahfiz Al-Quran Dar Al-Abrar menyuruh seluruh masyarakat untuk berganding bahu bagi menyertai wakaf pembangunan institusi tahfiz yang bakal melahirkan jutaan ilmuwan Islam ini. Semoga Ramadan kita lebih bermakna dengan berinfak. Penarafan A3 untuk Malaysia. Laporan BA Niaga, Moody's Investors Service mengesahkan penarafan A3 untuk Malaysia dengan unjuran stabil. Pengesahan penarafan itu mencerminkan jangkaan Moody's terhadap kepelbagaian dan daya tahan ekonomi Malaysia. Penarafan A3 itu juga mencerminkan keyakinan agensi penarafan antarabangsa itu terhadap akses kerajaan kepada sumber pembiayaan domestik yang utuh akan berterusan. Ia memandangkan pengukuhan kredit membantu mengimbangi risiko fiskal yang meningkat berikutan pandemik COVID-19 termasuk peningkatan beban hutang dan kemampuan melunaskan hutang yang lemah. Moody's juga menjangkakan institusi penggubal dasar ekonomi utama di negara ini mengekalkan kredibiliti dan kebebasan mereka. Tinjauan yang stabil juga mencerminkan pandangan Moody's bahawa risiko terhadap profil kredit kekal konsisten dengan tahap penarafan A3 berdasarkan andaian semasa. Moody's juga menjangkakan pertumbuhan keluaran dalam negara kasar KDNK benar merosot kepada 4.5% pada 2023 berbanding pemulihan kukuh 8.7% pada 2022 yang mencerminkan peningkatan mendadak penggunaan dan pelaburan swasta serta pengukuhan ekspor yang berterusan. Dalam jangka sederhana, Moody's mengunjurkan pertumbuhan KDNK benar secara beransur-ansur kembali menghampiri 5.0% menjelang 2025. Baik, sekian untuk malam ini. Ikuti banyak lagi kandungan menarik berita Al-Hijrah menerusi platform media sosial seperti Facebook, Twitter, YouTube, Instagram dan TikTok. Juga layari alhijrahnews.com untuk laporan berita dalam dan luar negara serta artikel eksklusif. Saya Nazira Syaringat, satukan ummah dengan ilmu bagi memperkasa Malaysia Madani. Assalamualaikum dan selamat malam.